Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nomasfira binti Mahdi dengan nombor majlis 216972 daripada Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan Kepujian. Pada hari ini, saya akan menceritakan sesi pengalaman awal di sekolah iaitu PAS di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melawati bersama dengan guru pendamping saya iaitu Puan Siti Rozana atau lebih dikenali sebagai Cikgu Zana. Mengenai dengan latar belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melawati atau lebih digemari memanggilnya sebagai SMKTM telah dibina pada 1 Ogos 1991 dengan 2 blok dan 1 kantin. Kemudian pada tahun 1993 pembinaan baharu telah pun dilakukan iaitu membina blok C, pondok bacaan, bilik komputer, gelanggang bola keranjang serta bilik seni. Pada tahun 2001 pula, Dewan Seri Melawati ataupun Dewan Rasmi SMKTM telah pun dibina serta blok E bagi murid tingkatan 5. Dan kemudian pada tahun 2009, pembinaan blok F iaitu bangunan bagi pelajar PPKI telah pun dibina pada tahun tersebut. Setiap sekolah mempunyai visi, misi dan juga moto kerana ia adalah sebagai satu semangat dalam menjalankan satu tanggungjawab sebagai seorang guru maupun sebagai seorang murid. Jadi, visi untuk sekolah ini ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi mereka pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Dan moto sekolah ini ialah bersemangat, berusaha dan berjaya. Seterusnya, pemerhatian di dalam kelas Cikgu Rozana. Jadi sepanjang saya berada di sekolah tersebut selama 2 minggu, saya dapat memerhatikan bagaimana Cikgu Rozana mengajar dan membuat persediaan di dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan sebelum ke kelasnya. Cikgu Rozana menggunakan 2 buku iaitu modul dan juga buku teks sebagai bahan bantu mengajar kerana buku modul mengandungi soalan-soalan kibat yang dapat mengukuhkan lagi kefahaman murid tersebut, dan buku teks digunakan sebagai sumber rujukan mereka. Buku modul terkini berasaskan KSSM di mana setiap topik mempunyai kod QR tersendiri. Jadi, guru-guru dapat mengimbas kod QR dengan memaparkan di papan putih menggunakan projektor LCD. Ini adalah salah satu alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh Cikgu Rozana di dalam kelasnya. Apakah amalan pedagogi yang digunakan oleh Cikgu Rozana semasa PDP beliau? Jadi, beliau menggunakan proses induksi di mana proses ini Cikgu Rozana menanyakan apa yang murid dapat belajar daripada topik sebelumnya dan kemudian murid tersebut memberi respon terhadap soalan tersebut. Jadi ini kita dapat melihat komunikasi dua hala telah pun berjalan di dalam proses induksi tersebut. Yang kedua, Cikgu Rozana menyuruh beberapa orang pelajar untuk tampil ke hadapan dan mencuba untuk membuat soalan yang telah diberikan oleh beliau. Yang ketiga, pada 10 minit terakhir waktu PDP, Cikgu Rozana mengarahkan murid-murid untuk menjawab soalan KBAT dan akan berbincang bersama-sama. Daripada sini, Cikgu Rozana ingin melihat bagaimana idea dan kefahaman murid daripada mereka menjawab soalan KBAT ini. Sebagai seorang guru, kita haruslah mempunyai rancangan harian kita sebelum menghadiri ke kelas kita, kerana kita perlu tahu apa yang akan kita ajar dan bagaimana cara untuk kita mengajar pada murid kelas tersebut. Ini juga yang dilakukan oleh Cikgu Rozana di mana beliau akan menulisnya di dalam ERPH SMKTM, dan beliau juga menyediakan bahan seperti yang dirancang apabila bermulanya waktu PDP tersebut. Saya dapat melihat pada tarikh 25 hari bulan Julai di mana beliau
adakan satu eksperimen ulang kaji bersama dengan murid 4 arus. Jadi, sebelum menjalani eksperimen tersebut, beliau menyediakan bahan radas yang akan digunakan pada waktu eksperimen itu dan video bagi murid itu memahami dengan lanjut bagaimana eksperimen itu akan dijalankan. Refleksi terhadap proses PDP. Apa yang saya dapat lihat daripada kelas Cikgu Rosana ialah pelaksanaan kebat yang sering beliau lakukan di dalam kelasnya dilaksanakan melalui 2 kaedah, iaitu soalan ataupun latihan. Soalan iaitu Cikgu Rosana menanyakan dan kemudian murid merespon terhadap soalan tersebut. Dan latihan adalah yang telah diberikan dalam buku modul itu. Tetapi masih ada juga beberapa orang murid yang tidak menjawab soalan kebat ini kerana mereka mengatakan soalan itu sangatlah susah. Jadi, apa penambahbaikan yang kita boleh lakukan ialah mengekalkan momentum pengajaran dengan mengaitkan dengan kehidupan seharian kita, kerana murid dapat memahami konsep tersebut dan menghadamnya dengan baik kerana dapat dilihat secara realitinya. Setiap sekolah mempunyai budaya sekolah dan juga budaya kerja yang tersendiri, kerana 2 budaya ini adalah menjadi satu norma masyarakat di dalam sekolah tersebut. Jadi, marilah kita lihat apakah refleksi dan contoh budaya sekolah dan kerja yang diamalkan oleh warga SMKTM. Solat berjemaah merupakan salah satu budaya sekolah yang sering diamalkan oleh warga SMKTM. Apa kekuatan yang kita dapat di sini ialah dapat menanam sifat rohani di dalam pelajar dan mengukuhkan lagi keimanan mereka. Ini juga seiring dengan FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kerana dapat membangunkan potensi individu dari segi 4 aspek, iaitu jasmani, rohani, intelek dan juga emosi. Tetapi adanya juga kelemahan daripada solat jemaah ini, iaitu masih ada beberapa pelajar yang ponteng solat. Jadi mereka lebih suka untuk duduk di dalam kelas terlebih awal lagi. Jadi bagaimana untuk mengatasi dan menambah baikkan daripada solat ini ialah pengawas atau guru yang bertugas pada minggu tersebut perlulah memantau setiap kelas supaya tiada lagi pelajar yang ponteng pada waktu itu. Seterusnya iaitu budaya kerja yang diamalkan oleh guru-guru SMKTM, iaitu sikap bekerjasama. Saya dapat lihat ini adalah kekuatan SMKTM kerana kerjasama dan komitmen yang tinggi oleh para guru ini dalam mengendalikan sesuatu program. Mereka sering berbincang dan memberi idea masing-masing demi menjayakan program tersebut. Tetapi setiap kekuatan adanya kelemahannya yang tersendiri, iaitu beberapa orang guru lebih memilih untuk membuat kerja itu bersendirian tanpa menanyakan kumpulannya maupun guru yang lebih berpengalaman dalam program tersebut. Jadi penambahbaikan yang kita boleh lakukan di sini ialah membuat perbincangan dengan lebih kerap, dan juga di dalam mesyuarat itu adanya guru yang lebih berpengalaman yang mahir dan mengetahui tentang program tersebut, supaya program ini dapat berjaya dengan suksesnya dan tanpa cacat celanya. Secara kesimpulannya, sesi PAS ini dapat membantu diri saya dalam membuat persediaan sebelum menghadapi dunia pendidikan yang sebenar pada masa hadapan nanti. Guru-guru di SMKTM ini banyak bantu saya dan menasihati diri saya sebelum menjadi seorang guru yang profesional. Dan antara nasihat yang saya dapat daripada mereka ialah
sebelum kita mengajar anak orang, kita harus belajar untuk menjadi seorang guru yang sebenarnya. Dan mempelajari tentang sekolah tersebut, supaya kita dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Dan apa juga yang saya belajar daripada sesi PAS ini ialah guru perlulah sentiasa mengubah cara pengajarannya dan sentiasa peka tentang perubahan daripada zaman ke zaman supaya seiring dengan keperluan pelajarannya, terutamanya dalam bidang teknologi yang kini semakin canggih daripada hari ke hari. Sebelum sesi pembentangan ini berakhir, saya ingin memberi beberapa idea mengenai dengan program sulam yang boleh dilakukan di SMKTM, iaitu kerjasama di antara GKMP Sains dan Matematik, guru-guru sains yang mengajari mata pelajaran fizik, biologi dan juga kimia, dan bersama juga dengan pelajar tingkatan 5 untuk mengadakan satu program di sekolah rendah. Ini bertujuan untuk menarik minat pelajar sekolah rendah tersebut dalam mempelajari bidang sains dan juga matematik. Jadi itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.